Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Mama Aisyah. Waalaikumsalam. Ada rumah Cik Ina. InsyaAllah jam InsyaAllah kita akan mulalah sekarang 9.05 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal ittifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalail huda wa ibtiwa qurbih wa thawabih mardati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambungkan perbincangan kita dalam membicarakan tentang ataupun perihal adab-adab di dalam Islam, yang mana pada kelas yang lepas ataupun kelas yang semalam kita telah membicarakan tentang beberapa adab. Antaranya adalah apabila kita masuk ke dalam rumah orang yang kita ziarah, hendaklah kita mengikut arahan ataupun mengikut suruhan ataupun tempat yang disediakan oleh tuan rumah, dan janganlah kita memilih-milih, memandang-mandang untuk memilih tempat sendiri, dan juga hendaklah juga kita merendahkan pandangan kita apabila kita berada di rumah saudara kita yang kita ziarahi, dan jangan kita liarkan mata kita untuk memandang perkara-perkara ataupun perabot-perabot yang berada di dalam rumah tuan rumah. Dan jika kita diberi peluang untuk tidur bermalam di rumah tuan rumah, janganlah kita pandai-pandai pergi buka almari ataupun buka sampul surat atau buka helaian-helaian yang tak patut kita bukakan, kerana itu terkeluar daripada adab-adab orang Islam, yang mana itu dikira memecahkan amanah yang telah diberi. Seperti mana yang kita bincangkan bahawasanya antara tanda orang munafik itu adalah apabila dia diberi amanah maka dia khianati. Maka semoga kita tidak termasuk daripada golongan
orang munafik. Baik, maka insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan beberapa lagi adab ziarah, dan juga musannif ada juga menceritakan tentang adab kita bersama dengan orang tua. Orang yang lebih tua daripada kita, tua umurnya ataupun lebih banyak ilmunya daripada kita, ada adab-adab yang perlu kita tatbikkan ataupun kita aplikasikan ke dalam diri kita supaya kita dapat tahu apakah hak mereka dan apakah yang perlu kita lakukan kepada mereka. Kerana setiap daripada makhluk ataupun manusia yang berada di sekeliling kita ini pasti ada hak mereka ke atas kita. Bermaksud, orang tua ada hak mereka, orang muda ada hak mereka, ibu bapa ada hak mereka, guru-guru kita ada hak mereka yang perlu kita tunaikan, dan yang mana jika kita tidak tunaikan maka kita telah terkeluar daripada manusia yang beradab. InsyaAllah kita akan sebutkanlah beberapa adab dan beberapa kisah tentang salafus salih atau para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW, kerana contoh terbaik dalam kita melihat adab bersama dengan orang tua adalah contoh bagaimana para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah manusia yang paling beradab selepas Nabi SAW, kerana mereka itu disekolahkan ataupun diajarkan direct daripada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mendapat ilmu secara berterusan daripada Nabi SAW. Maka mereka lah golongan yang paling beradab, terutamanya dengan Rasulullah SAW. Baik, kita masuk ke adab yang ke-15 ini. Kata musannif rahimallahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu ankum ila an qala idza dakhalta majlisan fala tajlis baina jalisain walakin khudh nahiyatahuma yaminan aw yasaran. Faqad qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujlas baina rajulaini illa bi idznihima. Ini adab diceritakan oleh musannif jika kita masuk ke dalam majlis. Jika kita masuk ke dalam majlis yang dah ada orang yang hadir ke dalam majlis tersebut, hendaklah kita mencari tempat yang di paling belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke dalam majlis, Rasulullah akan duduk di tempat yang didapati. Maknanya Rasulullah tak akan melangkah ke depan. Selagi mana tak dijemput ke depan, Rasulullah akan duduk di mana tempat orang ramai duduk di situ. Walaupun dia itu Nabi, walaupun dia itu makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia, tetapi dia tidak memandang dirinya mulia dan dia tidak mementingkan diri dia sehingga dia mengkedepankan diri, selagi mana orang tidak menjemputnya ke depan. Begitu juga kita apabila masuk ke dalam majlis, kita duduk di tempat yang kita dapati di akhir sekali, di akhir majlis. Tak perlu kita melangkah-melangkah untuk datang ke depan. Kecuali kalau kita datang awal. Kalau kita datang awal, hendaklah kita cari tempat yang di depan, cari saful awal, saf yang pertama, terutama dalam solat. Begitu juga dalam majlis ilmu, hendaklah kita duduk di dalam dekat dengan guru, itu lebih baik daripada jauh dengan guru. Baik, maka kata musannif, jika kita masuk ke dalam majlis, jangan kita duduk di antara dua orang. Jangan kita duduk di antara dua orang. Bermaksud kalau ada dua orang duduk di sini, kita tiba-tiba masuk mencelah di tengah itu. Itu kurang adab namanya. Kata Nabi SAW, la yujlasu baina rajulaini illa biidznihima. Janganlah kamu itu duduk di antara dua orang yang telah duduk kecuali dengan izin mereka. Bermaksud apa? Kalau nak duduk juga, mintalah izin dengan mereka. Kerana apa? Kalau kita duduk di celah di antara dua orang, boleh jadi mereka itu ada pertalian yang khusus, ataupun mereka itu adik-beradik, ataupun mereka itu kawan yang sangat rapat. Tiba-tiba kita pisahkan mereka dengan duduknya kita di antara mereka. Maka jangan kita duduk di antara dua orang yang duduk rapat-rapat tu. Dan juga dikatakan di sini, wa yustahabbu liman jalasa baina ithnaini idza fasaha lahu akramahu bidzalika an yajma'a nafsahu wa la yatarabba. Jika kita dah minta izin dengan dua orang tadi untuk kita duduk di antara mereka dan mereka izinkan untuk kita duduk di antara mereka, maka hendaklah kita duduk, jangan kita duduk bersila terus. Kita duduk sekadar yang patut sahaja. Duduk macam iftirash tu, duduk iftirash macam kita dalam tahiyat tu. Kita duduk macam tu. Janganlah kita terus tarabbak. Tarabbak ni apa? Duduk bersila. Kerana orang duduk bersila ni dia akan makan banyak ruang kan. Maka jangan kita terus duduk bersila. Tetapi duduk yajma'a nafsahu adalah dia himpunkan kakinya, iaitu duduk secara iftirash ataupun duduk macam dalam tahiyat tu, dalam solat tu. Qala Ibnu Arabi qala ba'dul hukama ithnan zaliman rajulun uhdiyat lahu nasihah fattakhadhaha dhanban wa rajulun wusi'a lahu fi makan dayyiqa faqa'ada mutarabbi'an. Kata Imam Ibnu Arabi, antara orang yang digelar sebagai orang yang zalim adalah mereka yang dia datang lewat dalam majlis. Bila diberi ruang kepada dia, tiba-tiba dia duduk luas-luas, duduk bersila, sehingga dia menyempitkan pula bagi orang yang lain. Padahal dia datang lewat, dah dapat ihsan daripada orang lain, sehingga Allahumma salli Muhammad, sehingga dia diberi tempat di situ.
maka hendaklah dia duduk yang ambil bahagian yang sikit sahaja, jangan duduk banyak-banyak, jangan duduk bersila. Begitu juga kata musannif, jika kamu duduk di antara dua orang, janganlah kamu cuba-cuba mencuri mendengar perkataan mereka, ataupun jika mereka berbisik di antara dua orang itu, jangan kita cuba-cuba mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Sebab kita ni dikirakan orang asing, maka tidak beradab jika sekiranya kita curi-curi mendengar percakapan di antara dua orang mereka yang lain itu. Taib. Wa idza jalasta ilaihima fala tulki bisam'ika ila hadithihima illa idza kana ghaira sirrin, kecuali jika mereka itu tidak berbisik di antara mereka, yang mereka bercakap biasa sahaja, maka itu tak ada masalah kalau kita nak dengar. Tak, kalau kita nak mendengar percakapan mereka. Tetapi yang tidak beradabnya jika mereka itu berbisik, tetapi kita cuba-cuba nak mendengar, sedangkan kita ni datang tiba-tiba di tengah tersebut, maka janganlah kita cuba mendengar perkataan mereka, kecuali jika mereka tidak berbisik. Fa inna tatallu'uka ila dhalika aibun fi akhlaqik. Sungguhnya jika kamu mendengar bisikan dua orang tersebut, yang kamu ini datang lewat tapi kamu pergi mendengar pula bisikan mereka, maka itu adalah satu aib. Aib ni apa? Satu perkara yang tidak beradab, perkara yang malu. Qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba lahu fi udhunayhi al-unuq yawm al-qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar bisikan di antara dua saudara, kita orang ketiga, dua orang saudara sedang berbisik, kita pergi mendengar, kita pergi curi-curi dengar bisikan mereka. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar bisikan di antara dua saudara, yang mana mereka itu tidak suka kita mendengar bisikan tersebut, kita tahu bahawasanya mereka tak suka kita nak dengar. Sebab kalau mereka suka, mereka takkan berbisik. Mereka berbisik, kita cuba-cuba nak dengar juga. Kata Nabi SAW, akan dituangkan di dalam telinganya, di dalam kedua telinganya di hari kiamat, tembaga yang sangat panas, besi yang sangat panas ke dalam telinga mereka yang mendengar bisikan di antara dua sahabat di hari kiamat. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita tahu juga bahawasanya kita tidak membolehkan kita ni berbisik di tengah orang ramai. Kita duduk ramai-ramai, tiba-tiba kita berbisik dengan dua orang. Itu adalah juga kurang adab apabila kita berbisik di depan orang. Maka masing-masing ada hak masing-masing dan masing-masing ada adab masing-masing. Apabila dua saudara duduk bersama saudara tersebut, maka jangan kita berbisik dengan saudara kita. Kalau ada perkara-perkara yang rahsia, tangguhkan dahulu jika kita duduk dalam majlis. Kecuali kalau kita nak berbisik supaya dia dengar, bukan perkara rahsia ni, sebab suara bising kan, maka kita berbisik supaya dia dengar, itu tidak ada masalah. Tetapi apabila kita berbisik di hadapan orang ramai, itu juga tidak beradab. Maka ikon tak hidup lagi tadi. Peluh sikit dia kata. Baik, maka bila kita duduk di antara dua saudara, orang yang duduk datang akhir tadi jangan mendengar kepada bisikan orang. Dan orang yang berdua tadi juga, janganlah dia berbisik. Gitulah adab masing-masing, perlu kita tatbikkan, perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, la yatanaja ithnan bainahuma thalith. La yatanaja bermaksud tidak akan berbisik dua orang muslim jika ada orang yang ketiga. Nabi menggunakan la di sini bukan la nahi, tetapi la nafi. Nabi bukan kata jangan kamu berbisik kalau kamu duduk di antara tiga orang, yang berdua tu jangan berbisik. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata tidak akan berbisik dua orang jika ada yang ketiga. Bermaksud perkara berbisik di antara dua orang yang ada orang ketiga tadi memang sangat perkara yang sangat aib, perkara yang sangat jauh daripada orang-orang muslim. Orang yang beriman memang dia tidak akan berbisik di antara dua orang jika ada orang yang ketiga. Kerana itu akan apa? Akan membuatkan orang yang ketiga mungkin terasa hati, mungkin rasa dirinya disisih, mungkin rasa dirinya itu tidak dihiraukan. Maka tidak beradab jika kita berbisik di antara orang yang ketiga. Baik. Itu dah adab yang ke-15. Dia katakan tadi apa, kita ulang balik. Yang pertama, jangan kita duduk di antara dua orang, melainkan dengan izin. Kalau kita dah diizinkan oleh dua orang tersebut untuk kita duduk di celah-celah di antara mereka itu, janganlah kita mengambil ruang yang banyak. Kita ambil sekadar yang diperlukan sahaja. Dan apabila kita dah duduk di antara dua golongan, dua sahabat tadi, jangan pula kita cuba-cuba untuk mendengar bisikan mereka jika mereka berbisik. Dan bagi dua orang tadi juga, tak dituntut untuk mereka berbisik di antara ada orang yang ketiga. Maka begitulah adab apabila kita duduk dalam majlis. Baik. Begitu juga kata musannif adab yang ke-16, i'rif lil kabir qadrahu wa haqqahu. Hendaklah kita orang-orang yang muda
ataupun setiap orang ini pasti ada orang yang lebih tua daripada dia kan. Hendaklah kita sebagai orang mukmin atau sebagai orang muslim mengetahui hak-hak orang yang lebih tua daripada kita. Apabila ada orang yang lebih berumur daripada kita, lebih tua daripada kita, hendaklah kita menjaga hak-hak mereka. Hendaklah kita mengkedepankan mereka dalam semua perkara, kecuali dalam beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang maknanya tak dituntut untuk kita kedepankan orang tua. Bahkan kita lebihkan orang yang lebih ahli, orang yang lebih pakar dalam hal tersebut. Contohnya dalam imam. Dalam menjadi imam, kata para ulama, bukanlah orang yang paling tua itu yang paling layak untuk menjadi imam. Bahkan orang yang paling faqih, orang yang paling baik dia punya solat, orang yang paling faham agama, dan orang yang paling baik bacaan, itulah yang paling layak untuk menjadi imam. Walaupun ada orang yang lebih tua daripada dia. Maka dalam masalah imam, bukanlah orang yang paling tua. Tapi dalam masalah lain, contohnya dalam masalah makan, kita duduk beramai-ramai nak makan, biarkanlah orang tua dulu yang mulakan. Contohnya dalam keluar rumah ke, biarkan orang tua dulu yang keluar rumah. Dalam bercakap, ada mesyuarat contohnya, ada ijtima, ada perkumpulan, biarkan orang tua dahulu yang bercakap. Kerana pernah Nabi SAW melihat dua orang ni nak membuat dakwaan di depan Nabi SAW, tiba-tiba yang adik ni cakap dahulu sebelum si abangnya. Maka kata Nabi SAW, kabbir. Kata Nabi apa? Besarkan. Maknanya maksud Nabi, mulakan dengan yang besar dahulu. Bagi yang tua dulu bercakap. Jangan yang kecil mulakan percakapan. Maka begitulah. Dalam segala perkara, hendaklah kita dahulukan orang-orang yang tua, seperti makan dan minum. Kalau kita ada minuman tak? Kalau kita ada apa? Air tak? Kalau sebelum kita minum, kita tengok dulu orang tua dah minum ke belum? Belum minum, bagi mereka minum dahulu. Dan lebih afdal kalau kita bagi cawan kita ni kepada mereka untuk mereka minum, supaya apa? Supaya kita dapat mengambil barakah daripada mereka. Kalau mereka ada air masing-masing, mereka minum air masing-masing lah. Tapi kalau hanya ada satu cawan air, maka hendaklah kita mengkedepankan mereka, mendahulukan mereka untuk meminum air. Baik. Jika ingin begitu juga kalau kita nak berjalan, kalau kita berjalan contohnya dengan mak ayah kita, ataupun dengan abang kita, ataupun dengan guru kita yang lebih tua daripada kita, ataupun dengan sahabat kita yang lebih tua daripada kita. Kata Nabi SAW, siapa yang tua daripada kamu walaupun satu hari, kamu hendaklah menunaikan hak mereka. Walaupun mereka itu tua satu hari saja daripada kita, dia lahir satu hari awal daripada kita perlu menunaikan hak dia sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Maka kalau kita berjalan dengan mereka, biarkan mereka di depan, kita berjalan di belah mana? Kita berjalan di belakang, di sebelah kanan. Itulah adabnya. Kalau kita berjalan dengan orang yang lebih tua daripada kita berjalan di belakang mereka, di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Kerana kalau dia ada apa-apa yang dia nak, contohnya dia ada kohak ke, ataupun ada kotoran-kotoran daripada mulut dia nak buang dekat mana, dia akan buang sebelah kiri. Maka kita duduk sebelah kanan. Kalau kita duduk sebelah kiri, terkenalah kotoran tadi. Maka kita duduk di sebelah kanan, di belakang mereka. Itulah adab apabila kita berjalan di belakang orang yang lebih tua daripada kita. Apatah lagi kalau berjalan dengan ibu bapa kita. Itu lebih afdal untuk kita kedepankan mereka. Kecuali kalau dalam perkara-perkara yang jarang-jarang berlaku. Contohnya kita berjalan di tempat yang bahaya. Mungkin jalan itu ada binatang buas, ataupun ada serangga-serangga yang akan menyakiti. Maka kita akan ke depan. Kenapa? Kerana ada darurah, kerana ada perkara yang mungkin boleh membahayakan mereka. Maka kita ke depan dengan tujuan untuk apa? Kalau ada apa-apa, kita yang kena dahulu. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mana dia berhijrah dengan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Ketika mereka berjalan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ni sekejap duduk belah kanan, sekejap duduk belah kiri, sekejap dekat depan, lepas tu ke belakang pula. Macam itulah. Dia sentiasa berubah-ubah dia punya posisi tu. Sekejap ke depan, kat belakang, kanan, kiri. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya wahai sahabatku Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kenapa kamu ni sekejap di kanan, sekejap di kiri, sekejap di depan, sekejap di belakang? Apa yang kamu lakukan?" Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, aku takut kalau ada musuh yang datang di depan. Ketika aku duduk di depan, aku takut pula ada musuh yang akan datang di belakang. Maka aku pun ke belakang. Bila aku berada di belakang, aku takut ada musuh datang daripada kanan. Aku pun ke kanan." Begitulah, maknanya dia sentiasa rasa takut dan sentiasa rasa prihatin kepada Nabi SAW, dan dia rasakan dialah yang paling layak untuk untuk terkena sebarang kesakitan sebelum Nabi SAW. Biarlah dia menjadi pendinding bagi Nabi SAW. Maka begitulah adab para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak ada hal yang begitu, maka seharusnya kita beradab dengan berjalan di belakang mereka dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan mereka. Itu adablah. Itu adab apabila kita berjalan bersama dengan orang tua. Ada satu ulama, alim ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini seorang ulama yang alim yang berada di Hadramaut sana.
di kota Masil, yang mana dia ini ada seorang abang yang bernama Habib Tahir bin Abdullah bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain ini yang mengarang qasidah Ya Rabbana A'tarafna, kalau pernah dengar kan, Ya Rabbana A'tarafna, itu qasidah beliau. Dia yang mengarang qasidah tersebut. Dia mempunyai seorang abang yang bernama Habib Tahir, Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Dia ini adalah seorang adik yang sangat beradab dengan abangnya, sehingga dikatakan bahawasanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini tidak pernah melintasi daripada abangnya jika berjalan. Dia sentiasa kedepankan abangnya di depan. Dan bila bercakap, dia tak pernah membelakangkan abangnya. Bahkan dikatakan dia berusaha untuk tidak memijak bayang-bayang abangnya jika berjalan. Bayang-bayang abang dia pun dia tak pijak, apatah lagi abang dia dipijak. Tak. Maka itulah adab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang dikatakan dia pernah berkata, aku tidak pernah berbuat perkara yang makruh. Bahkan aku tidak pernah terdetik di hati aku untuk membuat perkara yang makruh. Bila orang tak buat perkara makruh, yang haram apatah lagi. Dia dah meninggalkan perkara yang makruh, apatah lagi perkara yang haram, itu lebih jauh. Maka itulah perihal Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kita sebutkan tentang perihalnya. Baik. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Man waqara syaikhan qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghormati, yang mengagungi, yang menjaga adab bersama dengan orang tua, maka Allah akan mendatangkan orang muda yang akan menghormati dia ketika dia tua. Boleh faham tak hadis ni? Nabi kata, barang siapa yang menghormati orang tua ketika dia muda, maka Allah akan mendatangkan orang muda yang akan menghormati dia ketika dia tua nanti. Boleh faham? Maknanya Allah akan balas seperti apa yang dia buat, Allah akan balas dengan perbuatan yang dia buat. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahawasanya orang muda yang sentiasa menghormati orang tua, umurnya akan panjang. Sebab apa umur dia akan panjang? Sebab Allah dah jamin, Nabi dah jamin bahawasanya dia akan diberi orang muda yang akan menghormati dia. Dan dia tidak akan diberi orang muda, melainkan dia akan tua dahulu. Bermaksud dia umur panjang. Begitulah kata para ulama, siapa yang menghormati orang tua, antara fadilahnya adalah dia akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia akan diberkati umurnya. Sehingga akan datang pada satu hari nanti, ada orang muda pula yang akan membantu dia, ada pula orang muda yang akan menghormati dia dan menolong dia ketika waktu susah. Itu kata para ulama. Baik. Begitulah macam saya cakap tadi, kata para ulama, kita hendaklah mendahulukan orang-orang yang lebih tua daripada kita dalam semua perkara, kecuali, kata para ulama, kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, pada al-imamah, pada imam, menjadi imam. Jadi imam ni, kita tak perlu mendahulukan orang yang tua, tetapi kita mendahulukan orang yang paling layak. Jangan kita tengok pakcik itu dah tua, umur 80 tahun, kita suruh jadi imam. Tengok dulu antara semua jamaah tadi, siapa yang paling faham agama, siapa yang paling faqih, siapa yang paling baik bacaan mereka. Yang itu yang lebih layak untuk menjadi imam. Yang kedua, dalam masalah tadris, dalam masalah mengajar agama, mengajar ilmu juga, kita hendaklah memilih orang yang paling layak. Begitu juga dalam memberikan fatwa. Dalam memberikan fatwa, bukanlah orang yang tua yang paling layak untuk memberi fatwa, bahkan orang yang pakar dalam bidang tersebutlah yang paling layak untuk memberi fatwa. Maka 3 perkara yang kita tak dituntut untuk mengedepankan orang yang lebih tua. Yang pertama pada imam, menjadi imam. Yang kedua pada mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga pada memberi fatwa. Pada perihal yang lain, kita yang adabnya adalah kita dahulukan orang yang tua. Dalam makan, dalam minum, dalam berjalan, dalam bercakap, dalam segala perkara yang lain, kalau berkumpul ramai-ramai, kedepankanlah orang yang paling berumur. Maka sebab itulah antara adab para ulama adalah mereka sentiasa mengkedepankan orang-orang yang berumur. Kalau dalam majlis-majlis, ada beberapa ulama al-akhirah yang mana mereka ini tidak akan memulakan majlis, melainkan semua yang berumur 40 tahun dah berada di depan dah. 40 tahun ke atas kena berada di saf pertama. Dan dia tidak akan memulakan majlis selagi ada orang tua duduk dekat belakang. Itu adabnya dengan orang tua. Maka orang tua tadi terpaksa duduk dekat depan, sebab kalau tak duduk dekat depan, dia tak mulakan majlis. Maka itu adab beberapa ulama yang kita sendiri tengok bahawasanya mereka tidak akan memulakan majlis, melainkan orang-orang yang 40 tahun ke atas dah duduk di saf pertama. Maka begitu juga kata setengah ulama, hatta dalam solat pun, walaupun itu khilaf, ada khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan la ithar fil qurbah. Dalam masalah solat, kita tak perlu mengedepankan orang lain.
Tak, dalam masalah merebut saf pertama, kita perlu merebut diri kita dulu dan kita tinggalkan orang tua di belakang. Kata setengah ulama, la. Kalau kita bagi orang tua yang duduk di saf pertama, kita akan dapat pahala yang sama seperti yang dia solat. Sebab kita memberi tempat tersebut kerana kita hormati kepada dia. Kita dapat juga kita dapat juga pahala solat di saf pertama. Tapi kata kebanyakan ulama, kalau dalam masalah saf pertama, jangan kita buat ithar, jangan kita lebihkan orang lain, kita kena lebihkan diri kita. Kerana itu adalah kebaikan. Maka khilaf di antara ulama itu, terpulanglah kita nak pilih yang mana satu. Begitulah adab yang perlu kita tekankan. Pernah satu kali Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap saya, atau kama qala, Sayyidina Abbas ni pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berumur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kata sahabat yang lain bertanya kepada Sayyidina Abbas, "Wahai Abbas, kamu dengan Rasulullah siapa yang lebih besar? Man akbar?" Siapa yang lebih tua? Tapi ditanya dalam sirah, man akbar? Siapa yang lebih besar? Maknanya siapa yang lebih tua lah. Maka kalau ikut logiknya lah, ikut logik kalau kita nak jawab kan, mestilah Sayyidina Abbas lagi tua, lagi besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia itu pak cik. Adik-beradik dengan Sayyidina Abdullah, abang daripada Sayyidina Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat bagaimana adab Sayyidina Abbas menjawab soalan tersebut. Kata Sayyidina Abbas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta akbar wa ana wulidtu qablak." Kata Sayyidina Abbas apa? Kamu lebih besar ya Rasulullah. Dia tak nak bagi tahu aku yang lebih besar daripada kamu. Sebab bila sebut aku lebih besar ni, takkanlah aku lebih besar daripada Nabi. Mestilah Nabi itu paling besar. Dari segi kemuliaan dia, dari segi keindahan wajahnya, dari segi akhlaknya, mestilah Nabi lebih besar. Maka dia tak jawab ana akbar minka. Dia tak jawab aku lebih besar daripada kamu. Tetapi dia jawab apa? Kata Sayyidina Abbas, anta akbar minni, anta akbar walakin ana wulidtu qablaka. Kamu lebih besar ya Rasulullah, tapi aku ni dilahirkan sebelum kamu. Tengok dia punya jawapan beradabnya dengan Rasulullah. Dia tidak mahu untuk mengatakan aku ni lebih besar daripada kamu ya Rasulullah. Itulah adab Sayyidina Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu adab para sahabat ni sangat tinggi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pada sahabat ini ada setengah sahabat yang tak pernah pijak bayang-bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pernah kita dengar hadis dalam Syama'il ada menyebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai bayang-bayang. Betul tak? Kita pernah dengar hadis tu. Kata dalam Syama'il, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara keistimewaannya adalah dia tidak mempunyai bayang-bayang. Tetapi ada hadis yang lain yang menyebutkan bahawa para sahabat ada setengah sahabat yang mengelak daripada memijak bayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada ta'arud, ada percanggahan hadis. Macam mana hadis yang tadi kata tak ada bayang-bayang? Hadis yang kedua kata dia tidak memijak bayang-bayang, menunjukkan ada bayang-bayang. Kata para ulama, tergantung kepada masyhad mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhad ini apa? Tergantung dengan tingginya pandangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tinggi pandangan mereka kepada Rasulullah, mereka tidak akan nampak bayang-bayang. Sebab apa? Sebab Rasulullah adalah sumber daripada cahaya. Maka cahaya Rasulullah itu lebih terang daripada cahaya matahari. Itu pandangan yang tertinggi. Maknanya pandangan yang superb lah. Yang tinggi, dia pandang Rasulullah dengan pandangan yang tinggi sehingga dia tak nampak bayang-bayang Rasulullah. Sebab dia memandang Rasulullah adalah asal cahaya, maka cahaya Rasulullah adalah lebih kuat daripada cahaya matahari. Maka macam mana nak keluar bayang-bayang? Tetapi mungkin sahabat yang kedua tadi, yang kata tak pijak bayang-bayang Rasulullah tadi, adalah kerana dia punya masyhad lebih rendah daripada sahabat yang pertama tadi. Dia punya pandangan lebih rendah. Maka dia punya pandangan nampak bayang-bayang, tetapi dia tidak memijak bayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah sahabat yang mana mereka ini tidak memegang kemaluan mereka dengan tangan kanan setelah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berbai'ah, bersalaman, berjanji dengan Rasulullah, bersalaman, tangan dia berpegang dengan tangan Rasulullah, dia tidak memegang kemaluan dia dengan tangan kanan. Tangan kiri je, tak pernah pegang kemaluan dengan tangan kanan. Sebab apa? Sebab nak jaga kemuliaan tangan yang telah bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adab para sahabat. Kata antara juga adab Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Yang dikatakan Imam Malik bin Anas ini, dia bukan sahabat. Dia ni adalah imam madhab Maliki. Yang mana dia ni, apabila dia masuk ke Madinah, dia akan masuk dengan kaki ayam. Tak pernah pakai selipar, tak pernah pakai kasut ketika masuk ke bumi Madinah. Kerana ta'zimnya dia, muliakannya dia kepada bumi Madinah, bumi yang pernah dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaki Rasulullah pernah pijak di bumi ini. Macam mana aku nak pijak dengan selipar aku, dengan kasut aku? Maka dia akan berjalan dengan kaki ayam.
Bahkan dikatakan dia tidak pernah membuang hajat ataupun mengqada hajat di dalam Madinah. Kalau dia nak buang air kecil, nak buang air besar, dia akan keluar daripada Madinah. Kerana apa? Kerana adab dia dengan bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Ibnu Mubarak ketika mana dia menghadiskan, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seekor ular. Murid-murid dia semua tengok ada ular dekat tepi Imam Ibnu Mubarak. Tiba-tiba ular tadi patuk Imam Ibnu Mubarak dan dia tidak menghentikan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tak nak menghentikan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dipatuk sebanyak 16 kali. Ini disebut dalam manaqib beliau Al-Imam Ibnu Mubarak, dia telah dipatuk 16 kali ular tetapi tidak menghentikan kalamnya ketika dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang ular tak dipatuk lagi dah lari dah. Tak patut lagi dah lagi dah. Tengok ular mari. Tapi dia masya-Allah, dia punya ta'zimnya, dia punya hormatnya dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia tidak menghentikan kalamnya walaupun dipatuk sebanyak 16 kali. Maka itulah beberapa asar ataupun beberapa kisah tentang adabnya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adabnya para ulama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah meninggal, dah wafat, bahkan mereka masih lagi menjaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita menganggap Nabi lah, walaupun kita menganggap Nabi adalah yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling layak untuk kita beradab dengan beliau, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beradabnya kita dengan orang-orang tua dan beradabnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah kurniakan takwa dalam hati kita dan Allah kurniakan mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada orang-orang soleh. Dan semoga Allah memberi kita istiqamah dalam beramal. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.